Okey. Yang pertama, untuk praktis, pastikan korang buat mini rehearsal. Macam saya, maksud saya mini rehearsal tu, maksudnya kalau boleh, tanya SV korang, macam mana korang akan present nanti. Sama ada korang present macam kita orang, Google Meet, ataupun korang buat video. Okey, contohlah, korang buat Google Meet macam kita orang. Okey, bila korang buat Google Meet macam kita orang, it surely have lots of technical issues. Macam lighting, suara, mic, slide, presentation, keluar ke tak kat situ. Semuanya korang kena korang kena try. Macam kita orang hari tu kita orang create kita orang punya own link, and then kita orang buat macam konon-kononnya kita orang tengah Viva. Okey, lepas tu kita orang set masa, kita orang check sound dengar ke tak. Lepas tu slide kita orang keluar ke tak dekat screen tu, SV dengan examiner boleh nampak ke tak slide kita orang. Itu yang kita orang check. So benda-benda tu pun korang kena, and then korang punya kamera jelas ke tak. Benda tu pun penting. Sebab macam kawan saya, kita orang tengah buat kan, tengah mid rehearsal, tiba-tiba slide tak keluar. Tengok line slow ke, line laju ke, tengok kat mana contohlah kan korang kat kampung kan. Korang tak tahu kat mana tempat yang line kuat. So sebelum Viva tu korang dah kena acknowledge kat mana tempat yang nice. Contoh macam ni kan. Oh, lighting kat sini nice. Okay, so pastikan pot ni korang dah cuk time tu. Okay, yang seterusnya kenapa korang kena buat practice adalah untuk check masa korang. Contohlah macam saya cakap tadi kan, korang kena tanya SV korang macam mana korang punya masa tu kan, berapa minit untuk korang present, berapa minit Q&A. Macam kawan saya, banyak yang kawan kan, sebab semua lain-lain kan, SV and examiner, so masing-masing ada syarat masing-masing, ada kriteria masing-masing. So korang kena tanya SV korang berapa. Contoh macam kawan saya tu, dia 10 minit present, 10 minit Q&A. So korang bayarlah 10 minit presentation, maksudnya tak semestinya 15 minit. So korang kena confirmkan balik dengan SV korang, dengan examiner korang berapa masa tu supaya korang boleh practice and make it sharp korang habis dalam masa 10 minit dengan semua benda dalam slide korang tu korang dah baca, korang dah maksudnya korang dah present lah, macam tu. Okay. Seterusnya, okay, untuk yang buat video tu pula, kalau saya rasa kalau buat video lagi senang lah kot, sebab korang boleh cut bahagian yang korang sangkut, and then korang boleh nampak masa korang, oh aku dah 15 minit, oh aku dah 10 minit, macam tu kan. Tapi kalau masa kita orang dengan terdekat tiba dah 20 minit rupanya, macam tu. So kita orang tak alert dengan masa tau. Macam saya hari tu, saya buat dekat rumah kawan saya stay kat rumah kawan saya. Jadi dia tolong jaga masa kat sebelah. Dia kata 5 minit lagi, 10 minit lagi, macam tu. So saya macam, oh okay, aku sepatutnya untuk minit yang kelima ni aku sepatutnya dah habis chapter tu, contoh. And then macam tu lah. So korang kena benda tu pun korang kena berjaga-jaga, berhati-hati. Okay, berhati-hati di jalanan. Okay, done, mini rehearsal done. And then yang kedua, practice 15 minit, done. Okay, others check background. Okay, yang ni adalah tips daripada senior, iaitu diorang kata untuk check kita punya background of examiner. Contohnya macam examiner ni, dia berbeza-beza tau. Ada yang tanya banyak soalan, ada yang tanya sikit soalan, ada yang tak tanya langsung. Macam tu. Jadi korang check korang punya examiner background, tengok macam mana dia ni. Dia suka orang yang explain macam mana, dia suka orang highlightkan dekat mana. Dia suka, macam saya hari tu examiner saya tak kenal. Jadi saya ada tanya budak penerapan, ataupun saya ada tanya siapa yang SV dengan examiner saya. Maksudnya contoh macam saya punya kawan tu, SV dia adalah examiner saya, Dr. taklah, saya tak ya mention lah siapa. And then saya pun tanyalah, oh doktor ni macam mana, apa semua. Oh dia kata, oh doktor ni dia suka dia pentingkan kat sini, dia pentingkan kat sini, dia pentingkan kat sini. And then saya pun lebihkan sikit kat situ. Macam tu. Jadinya so korang boleh prepare lah. Contoh macam, oh dia lebihkan dekat research method, dia nak tengok korang punya research method ni mesti macam ni kan. And then lepas saya tanya tu, memang sebenarnya kebetulan saya tak buat lah benda tu, faham tak? Jadinya saya pun terus cakap, oh okay, aku kena ubah kat sini sebab dia nak highlightkan kat situ. Macam tu lah. So memang satu lepas tu dia kata lah, oh doktor suka tanya part ni tau, so korang kena tekankan sikit kat situ. And then saya pun macam, oh ya ke? Okay. Terus saya pun practice lah ikut apa yang kawan saya tu share. Macam tu lah. Tapi Alhamdulillah kita orang sempat prepare, kita tahu doktor macam mana. And then so Alhamdulillah tak banyak isu sangat. Gitu. And then kita orang doktor perempuan. Dan kira sikit lah, Alhamdulillah. Sejuk. Okay. Sini pun dia cakap benda yang sama. Macam tu. So sini cakap, korang check lah background examiner korang. Nanti dia boleh bantu korang untuk bagi markah. Sebab examiner yang bagi markah tau. That's why korang kena tengok apa yang dia tekankan. And then bila dia nampak korang alert kat situ, maksudnya mungkin ada harapan nak bagi markah lebih. Kalau tahu kan. Sebab mata ni. Okay, done. Okay, kita masuk pula kepada tips untuk Q&A. Okay, ramai yang tanya saya kan, macam mana Q&A nanti, macam mana kita nak defend diri kita apa semua. Okay, korang nak tahu tak? Korang kena defend diri korang. Kalau dia tanya benda yang korang tak tahu pun, korang kena buat macam korang tahu. Sebab itu research korang tau. That's why korang kena alert dengan apa je yang berlaku dalam FYP korang, apa je yang berlaku dalam research korang. Sebab bila korang kata macam, oh saya korang pasti, bahaya weh. Sebab bila korang cakap korang tak sure, nampak macam dia ni dah habis buat research ke belum? Macam tu. So korang kena,
mengikut apa yang saya dah buat kajian sebelum ni lah. And then pumpang macam tu. So, sebab itulah penting untuk korang jawab yang even korang tak pasti pun betul-betul ke tak, tapi korang jangan cakap yang korang tak pasti. Cakap je apa pendapat korang, macam tu. Tapi jangan terlalu macam tak macam ni, macam jangan terlalu lari sangat lah. Macam korang nak goreng jawapan tapi jawapan tu tak menjawab langsung kepada persoalan tu, agak-agak lah kan. So bagi jawapan yang relevan lah. That's why penting untuk practice. Korang suruh je kawan korang yang dengar tu, yang korang tengah practice kali tu, tanya soalan apa-apa. Kot lah nanti soalan tu keluar ke. Macam kita orang hari tu, kita orang practice, memang kebetulan keluar soalan yang sama. And biasanya examiner memang akan tanya soalan yang sama je. Macam SB saya, dia akan tanya soalan yang sama je dekat budak yang lagi satu tu. So kita nampak lah kat mana dia tekankan tau. That's why practice is important. And then waktu orang present tu pun, korang kena dengar examiner tanya apa. Mungkin dia akan tanya soalan yang sama dengan korang, so korang boleh prepare kat situ. Situlah. Okay. Yang kedua, pasal Q&A session tu, korang kena yakin dengan apa yang korang research. Okay. Pastikan korang dah tak ada, korang sendiri dah tak ada persoalan pasal research korang, FYP korang. Contohnya macam, sebenarnya kan aku pun tak sure lah kenapa point aku letak yang ni. No, korang tak boleh. Korang kena cari lagi, korek lagi. Kenapa korang letak jawapan tu? Kenapa korang letak point tu? Kalau korang sendiri tak sure, you have to get rid of that point. It's useless. Kalau korang sendiri tak tahu nak elaborate apa, kalau korang sendiri tak tahu kenapa dia ada kat situ, and kalau korang sendiri rasa macam point tu tak menjawab pun kepada dia punya tajuk atas tu, so just get rid of it. Buang je, tak penting. Okay? And gantikan dengan point yang lain. That's why this rujukan sangat penting. Okay? Tu dulu. Okay, dan yang last, insyaAllah saya rasa yang terakhir kot. Okay. Yang terakhir untuk Q&A session, korang jangan lupa yang markah untuk defend diri korang adalah sangat tinggi. Jadi bila korang tak defend bila korang tak defend diri korang, korang akan rugi markah kat situ. Sebab korang tak nampak macam nak berusaha. Oh, this is my research, I need to make it right, I need to make people understand about this research. Aku kena betulkan yang research aku ni betul, tepat dan padat. Macam tu. Tapi kalau korang pun macam berpeluh guys, berpeluh. Okay, saya rasa untuk yang terakhir kalinya, saya rasa dah habislah untuk tips untuk Viva yang saya nak kongsikan dekat korang. Saya harap sangat yang benda ni sangat membantu korang. Tapi sebenarnya dia bukanlah untuk Viva sahaja. Tapi sebenarnya saya rasa tips ni pun boleh digunakan untuk kita present biasa. Adik-adik lain pun boleh guna untuk presentation biasa, tak ada masalah. Just korang ambil mana yang korang rasa korang kenalah dengan diri korang, okay? Saya tak suruh pun korang ambil 100% apa yang saya cakap ni. Ni just macam sharing session ataupun sharing pengalaman apa yang saya dah lalui dulu untuk bantu korang sikit-sikit yang korang akan lalui benda yang sama, okay? Dan saya juga ada dapat pesanan daripada sini-sini yang sebelum ni, sebab saya dah updatekan hari tu. Jadi diorang pun cakap, diorang pun wish the best of luck untuk korang. Dan jangan lupa untuk always believe in what you already doing. Jangan menyesal dengan apa yang korang dah buat. Just keep going and then believe that everything that happen, it has own reason. Then last but not least, bagi tahu yang pertama, yakin dengan diri korang, yakin dengan research korang. Sebab kalau korang tak yakin, sangat susah untuk korang present apa yang korang nak buat. Okay, dan yang kedua, trust yourself. Percaya kat diri korang yang korang dah buat yang terbaik. Okay, Viva adalah salah satu platform untuk korang lepaskan semuanya. Lepaskan korang punya kestresan apa semua yang korang dah pulun-pulun tu. Viva pun salah satu platform bagi saya lah. Kiranya lepas korang Viva tu, dia punya beban tu memang dia jatuh berdebum gitu tau korang. Serius cakap. Okay, hujan ni. Okay, dan yang ketiga, korang jangan lupa Viva, it contains 20 marks of your final year project. So make sure korang buat betul-betul. Korang jangan ambil ringan. Korang jangan rasa macam Viva ni just side je. Sebab kalau korang boleh gain 20 markah ni free je, memang rezeki lah. Memang dalam tangan. Serius saya cakap. So janganlah buat ambil ringan Viva ni. Okay, nampak je macam senang, tapi terlalu ambil serius lah maksud saya. Okay. And then yang keempat, fokus pada objektif. Pastikan research korang tu capai objektif tu je. Sebab tu kalau korang perasan, SB sangat tekankan objektif. Selagi research korang tak jawab objektif, selagi tu FYP korang tak lengkap. Okay, sekali lagi saya nak mention, selagi korang tak menjawab objektif korang, selagi tu research korang is not done, is not complete. So you have to make it again. Macam tu. Okay, kena check balik apa benda yang kurang dekat situ. Okay. Okay, dan yang kelima, tolong highlightkan yang korang sebenarnya dah dapat jawab objektif tu. Tolong highlightkan lebih sikit. Sebabnya 6 bulan research bukan mudah tau. Saya tahu macam mana korang punya struggle tu. Jadi korang jangan sia-siakan lah peluang ni. And then kalau korang boleh target for A, go for A. Sebab sebenarnya A pun adalah
dia akan bantu macam saya lah, bantu pointer saya sikit. Sebab contohlah korang, contoh kalau korang dapat 3.29 contoh, dia kalau FYP korang A, mungkin korang boleh dapat 3.3 macam tu. Cuba kalau korang dapat 3.49, korang mungkin akan dapat 3.5 kalau korang dapat A. Tapi saya A solid lah, A solid. Okay, kalau korang boleh dapat A plus tu memang ya Allah A. Saya sangat-sangat rasa congrats to all. Tapi tolong jangan menyesal, tolong jangan menyesal. Aku dah baby ni. Wah, gitulah. Tu je lah kot rasa. Dah. Kita nak baby lagi dah. Okay. Last but not least, kalau korang rasa macam apa yang saya cakap ni tak ada dalam video ni, korang boleh drop komen. And then tanya apa benda yang korang tak faham. I wish you the best of luck. And saya harap tips ni membantu korang. And bye-bye. Assalamualaikum.